Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini, kita jumpa lagi minggu yang kedua. Kita akan masuk chapter yang kedua. Chapter yang tajuk dia adalah berkenaan dengan Basic Web Design Principles. Maaf, ejaan prinsipal dia tu ada kesalahan sikit. Saya menggunakan slide ni daripada saya buat carian di internet lah. Dan saya dapati dia punya kandungan di dalam slide ni uh, memenuhi dan menepati apa yang dikehendaki oleh kita punya silibus. Chapter yang kedua lah. Basic Web Design Principle and Elements. Jadi kita akan tengok Web Design Principle. Macam mana yang dikatakan sebagai design web yang baik. Bukanlah kata yang terbaik, tapi yang baik. Okey. Pertamanya kita akan tengok apa yang dikatakan sebagai web design. Web design is a similar process of creation with the intention of presenting the content on electronic web pages, which the ends users can access through the internet with the help of web browser. Jadi dia kata kat sini, web design ni adalah process of creation. Nak create apa? Kita akan create web. Web design ni lah. Senang faham, web design ni adalah satu proses kita mencipta web. Adalah kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk design web. Tetapi, basically, web design ni bermaksud dia adalah satu proses mencipta. Mencipta apa? Mencipta kandungan secara digital untuk dipaparkan kepada pengguna lain dengan perantara web browser ataupun pelayar web. Okay, seterusnya kita tengok tujuan kita mereka bentuk laman sesawang ataupun web. Each page of your website needs to have a clear purpose and to fulfill a specific need for your website users in the most effective way possible. Jadi bila kita mereka bentuk sesuatu web, kita mestilah ada tujuan. Takkanlah kita nak mereka bentuk web tanpa sebarang tujuan, betul tak? Jadi apabila kita membuat sesuatu, contohlah, kita keluar sikit daripada tajuk web design, kamu memasak, contoh dia. Bila kamu memasak sesuatu makanan, apa tujuan kamu memasak? Mestilah ada tujuan. Jadi, tujuan untuk samalah macam mereka bentuk web ataupun web design. Bila mereka bentuk sesuatu web, kita semestinya sudah ada satu tujuan yang tertentu. Kenapa mereka bentuk web tersebut? Jadi, itu tujuan. Dan tujuan kita mestilah jelas. Kenapa kita mencipta ataupun menghasilkan sesuatu web. Macam-macam lah tujuan dia. Contoh dia, kita nak menyampaikan maklumat kepada pengguna. Contoh dia, yang melawati kita punya web lah. Contoh dia. Ataupun contoh lain, kamu nak menghasilkan satu sistem secara atas talian. Itu juga adalah tujuan kenapa kamu mencipta ataupun mereka bentuk web. Pastikan kamu ada tujuan yang jelas sebelum kamu mencipta ataupun mereka bentuk sesuatu web. Kalau kamu tak ada tujuan, penat kamulah mereka bentuk dan mencipta sesuatu web tanpa ada sebarang tujuan. Akhir sekali, hasil web kamu tak seberapa sebab kamu tak ada tujuan. At least kamu adalah target kamu. Siapa target viewers kamu ataupun target user yang akan melawati web kamu. Contoh, kamu buat web untuk kanak-kanak. Jadi bila buat web untuk kanak-kanak, kandungan dia mestilah berunsurkan kekanak-kanakan. Itu perkataan baru tu hari ni, kekanak-kanakan. Jadi kamu kena ada tujuan yang jelas. Okey, seterusnya. Communication. People on the web tend
to want information quickly. Bila kamu melayari sesuatu laman web, kamu semestinya kamu nak maklumat yang dicari itu segera kamu jumpa. Contoh dah, saya bagi contoh. Bila kamu login ataupun kamu melayari portal student Unisyam, apa yang terjadi sekarang ni adalah akses kepada laman web tu agak perlahan. Dan apabila kamu masuk ke laman web tu, katakanlah kamu first time baru masuk web. Saya bagi contoh lah. Katakan portal student Unisyam telah berubah wajah daripada sedia ada. Jadi yang terjadi adalah apabila kamu berjaya log masuk ke dalam akaun portal kamu, kamu nampak, wow, design dia dah lain ni. Tak macam yang sebelum ni. Jadi kamu nak mencari sesuatu maklumat, menu-menu dia ditambah, kemudian kamu pun tak tahu nak cari di mana. Itu menyebabkan maklumat yang kamu nak cari itu, dia jadi ambil masa yang agak lama. Tempoh untuk mendapatkan maklumat yang kamu nak tu, dia akan menjadi lebih lama lah. Sebab kamu tak biasa. Jadi, kamu kena ingat, sebagai kamu tak jadi lagi lah web designer. Tapi kalau kamu jadi web designer, kamu kena pastikan maklumat yang kamu nak sampaikan kepada pengguna di luar, mestilah maklumat tu ada dan mudah dicari. So, it is important to communicate clearly and make your information easy to read and digest. Pastikan information yang kamu nak sampaikan tu dia mudah dibaca. Contoh, kamu nak bagi tahu satu pengumuman berkaitan dengan tempoh pendaftaran kursus. Jadi tak perlulah nak buat introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all students. Thank you for visiting this website. Tak perlulah. Macam tu kan. Kamu nak bagi tahu tempoh pendaftaran kursus. Jadi kamu buat satu tagline yang agak besar, warnanya menarik minat pembaca ataupun pelayar web. Kemudian kamu terus tulis tempoh pendaftaran, registration period will end on 9 of January, contoh dia. Bagi tahu tu. Janganlah kita buat teks yang terlalu panjang yang akan menyebabkan pengguna dia nak baca benda tu terlalu banyak. Akhir sekali dia tak jumpa maklumat yang dia cari. Biasalah macam kamu baca novel. Kalau kamu ni seorang yang tak minat baca buku, satu teks yang panjang, apabila kamu mula baca, kamu rasa macam faham. Sampai contoh dia, katakanlah dokumen tu mempunyai, ataupun artikel tu mempunyai 20 page. 1-2 page yang awal tu, 1-2-3 page yang awal, kemungkinan kamu faham apa yang kamu baca. Sampai page yang ke-6, 7, 8, kamu mungkin dah lost. Kamu dah tersesat sikit. Maklumat kamu rasa macam tak ada kaitan pun dengan yang baca awal tadi. Kita tak mau jadi macam tu. Jadi, pastikan kamu buat maklumat tu mudah dibaca dan mudah difahami. Sambung lagi, some effective to include in your web design. Bolehlah kamu letakkan ataupun gunakan kaedah ni. Ini ada kesalahan ejaan lagi. Organizing tu sepatutnya organizing. Organizing information using headlines and sub-headlines. Macam saya beritahu tadi. Kalau kamu nak buat pengumuman, pastikan kamu menggunakan satu teks yang agak besar dan boleh dilihat secara jelas oleh pelawat web kamu ataupun pelayar web lah, bukan web browser lah, orang yang masuk website kamu. Okey, dan pastikan warna dia agak kontras daripada background dan juga teks lain. Supaya bila orang yang masuk website kamu tu tengok, oh dia tahu. Dia akan nampak yang tu terus. Jadi dia tak susah lah cari kat tempat lain.
Kemudian yang kedua, use bullet points and cutting the waffles. Okey. Maksud dia, kamu letakkan ikut susunan dan juga menggunakan point-point. Macam saya dah cerita tadi. Jangan buat teks terlalu panjang sebab kita ni malas nak membaca. Kita masuk nak mencari maklumat, tiba-tiba kita kena baca satu artikel yang sangat panjang berkenaan dengan tempoh pendaftaran kursus. Jadi tak sesuai. Jadi kamu, ini dia cadangan dia suruh menggunakan bullet point. Point-point lah dalam bentuk point-point. Pastikan kamu boleh guna macam tu lah. Supaya design web kamu lebih baik. Seterusnya adalah typeface. The ideal font size for reading easily online adalah 16 pixel. Jadi dia kata bila kamu buat design web, saiz tulisan kamu seelok-eloknya menggunakan saiz 16 pixel. Okey, kalau terlalu kecil, orang susah nak baca. Terlalu besar, user kena scroll banyak kali nak menghabiskan teks yang dia nak baca tu lah, dan tak sesuai besar sangat. And stick to a maximum of 3 typefaces. Dia kata maksimum boleh guna 3 jenis font sahaja. Ada sebab lah, dia tak sebut benda ni secara suka-suka. Mesti ada kajian yang telah dibuat yang menyatakan bahawa maksimum 3 typeface sahaja yang paling sesuai di dalam sesuatu laman web. Okay, in a maximum of 3 point size to keep your design streamlined. Dia boleh ada sampai 3 size. Okay, 3 jenis font. Contoh kamu nak pakai Arial, Times New Roman, Courier New. Contoh ada 3 jenis. Jangan lebih daripada tu. Nanti dia nampak serabut sangat. Okay. Dan tak nampak ada tema. Jadi bila kamu ikut tips ni, jadi kamu punya website akan nampak macam ada tema. Jadi nampak menarik lah, tak serabut. Seterusnya adalah colours, pemilihan warna. A well thought out colour palette can go a long way to enhance the user experience. Yang ni sudah semestinya. Macam yang video ni. Yang ni pun adalah daripada Prezi, software inilah untuk presentation. Kamu tengok dia guna berapa banyak color di dalam slide ni. Jadi tak terlalu banyak. Bila banyak sangat color yang berlainan, jadi dia akan jadi tak elok. Complementary color create balance and harmony. It will help reading easier on the eye for the text and backgrounds. Jadi dia kata warna-warna yang dipilih mestilah complement lah each other. Vibrant color, emotion and should be used sparingly. White space ataupun negative space, very effective at giving your website a modern and uncluttered look. Jadi dia kata kat sini, white space pun perlu digunakan. Jangan tak ada langsung white space. Dia akan nampak crowded sangat kamu punya page itu. Jadi kamu kena gunakan juga white space ni. White space ni bermaksud kena ada ruang-ruang kosong supaya mata pembaca tu nanti dia taklah terlalu penat melihat teks-teks yang ada di laman web kamu. Dia akan jadi lebih relax sebab dia boleh tengok ruang-ruang. Apabila dia penat membaca, dia boleh enjoy white space ataupun ruang kosong yang ada dalam page kamu. Tapi janganlah terlalu banyak white space sebab kita buat untuk menyampaikan maklumat, bukan nak suruh tengok background. Macam itulah. Okay, navigation is about how easy it is for people to take action and move around your website. Kena juga menggunakan kaedah ni, navigation. Bukanlah nak guna GPS, tapi
susunan menu ataupun link kamu, pautan kamu mestilah baik. Kalau tidak, daripada satu page nak ke page yang lain, nak patah balik ke, dia akan jadi agak sukar. Jadi, gunakanlah navigation yang baik. Tactics for effective navigation ataupun tips-tips yang efektif untuk navigation dalam laman web. Yang pertama, include a logical page hierarchy. Logical page hierarchy. Kamu kena susunlah kamu punya page tu, contoh ada home page. Kemudian introduction kepada website kamu. Kemudian kalau kamu buat berkenaan dengan kuliah ke, universiti ke, kamu akan buat macam itulah, home page, introduction kepada company ataupun organisation. Kemudian dia punya carta organisasi, macam itulah kena susun. Yang kedua, designing clickable buttons. Gunakan clickable buttons. Sebab apa clickable buttons ni baik? Sebab orang yang masuk ataupun melayari web kamu senang nak klik lah. Kalau kamu menggunakan teks, nanti dia akan ada kawasan-kawasan teks yang crowd ataupun bertindan. Dia nampak tak elok dan sukar untuk ditekan. Terutamanya kalau pengguna dia melayari web kamu menggunakan micro browser. Yang ni kita dah tengok micro browser minggu lepas, yang mana dia gunakan smartphone contoh dah. Dan kamu pula kamu hanya design web kamu untuk PC. Jadi bila dia buka guna smartphone dia kena zoom untuk klik teks tu. Dia akan jadi teks terlalu kecil dan sukar ditekan. Sebab tu kena gunakan clickable buttons. Butang-butang yang boleh diklik. Yang ketiga, boleh menggunakan breadcrumbs. Breadcrumbs ni dia macam trace kamulah daripada satu page ke page yang lain. Sebab yang ni dia berkaitan dengan poin yang pertama tadi, include a logical page hierarchy. Daripada contoh dah, kamu nak masuk, kalau portal kamulah dalam menu student affair ataupun academic affair, klik, dia akan tulis ada satu ruang di atas, dia akan tulis depan sekali home, kemudian dia ada macam angle bracket ke kanan. Selepas home dia masuk academic affair. Lepas academic affair, student registration ataupun student status activation. Kemudian ada lagi lah, itu adalah breadcrumbs. Senang orang nak navigate, nak patah balik ke page mana yang dia nak. Dia hanya perlu klik balik saja page yang dia nak pergi. Okey, itu lebih mudah breadcrumbs. Dia tak ada tunjuk kat sini. Kamu boleh buat carian di internet breadcrumbs. Yang ni selalunya ada pada page-page yang kamu buat registration. Okay, step pertama, kemudian step kedua, step ketiga, step keempat. Kemudian kalau kamu dah sampai step keempat, kamu rasa macam nak edit balik yang di step kedua, kamu hanya perlu klik balik step kedua. Kamu tak perlu tekan back pada browser kamu. Itu yang dinamakan sebagai breadcrumbs. Breadcrumbs, kenapa dia guna istilah breadcrumbs saya tak pasti, tetapi teori dia macam itulah. Apabila kamu makan biskut ataupun roti, akan ada tumpah. Selalunya bila kamu makan biskut lah, akan ada biskut-biskut serpih-serpih ataupun apa dia panggil, serpihan lah, serpihan biskut yang jatuh apabila kamu makan. So kamu kutip balik di tempat mana yang jatuh tu lah. Itulah yang dikatakan sebagai breadcrumbs. Follow the 3-click rules, means bermaksud user will be able to find the information they are looking for within just 3 clicks. Itu pun penting. Bila kamu design web, kamu kena pastikan pengguna-pengguna ataupun pelawat web kamu yang masuk web kamu, dia boleh jumpa maklumat yang dia nak cari itu dalam hanya 3 klik sahaja. Yang ini sangat-sangat penting. Untuk pengetahuan kamu,
kerajaan Malaysia, bukan nak kata kerajaan lah, tapi pekeliling telah dikeluarkan oleh kerajaan kepada semua organisasi-organisasi di bawah kerajaan berkenaan dengan reka bentuk laman web. Jadi apa yang dia kata? Dia kata laman web yang dibuat tu, dia kena satu page kena ada hanya 3 scroll sahaja. Jadi dia tak boleh banyak sangat scroll. Kalau banyak sangat tu bermaksud teks yang kamu letak tu terlalu panjang sampai kena scroll tak jumpa lagi. Tak boleh macam tu. Dia hanya 3 scroll. Lebih kurang macam ni lah. 3 click rules. Jadi pengguna hanya perlu klik dengan jumlah yang minimum untuk sampai ke maklumat yang dia nak. Okey, seterusnya kita tengok principle of web design. Tadi introduction baru. Ni baru masuk principle dia. Okay, images. Pictures can speak 1,000 words. Biasa kita dengar tu. Bukan copos, choose. Dia salah eja. Choose the right images can help you with brand positioning and connecting with your target audience. Kena pilih gambar-gambar yang menarik. Kalau kamu design web untuk tadika, taska, contoh ada pasti. Jadi kamu janganlah letak gambar-gambar yang terlalu serius. Nanti orang masuk tu, orang akan tanya, iyalah yang masuk tu sudah pasti bukan kanak-kanak yang berumur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Mestilah parents. Tapi walaupun parents masuk, kamu kena design bagi sesuai dengan tujuan ataupun purpose yang mula-mula tadi lah. Tujuan web tu, kalau kamu letakkan design website untuk taska, tadika, tapi kamu design, kamu letakkan gambar-gambar yang terlalu serius, nampak macam tak kenal lah dengan tujuan kamu design web taska, tadika pasti tu. Jadi kena letakkan gambar-gambar yang menarik dan juga bersesuaian dengan tujuan kamu bina web tu. Consider using infographics, pictures and graphics, as this can be much more effective at communicating than even the most well-written piece of text. Dia kata kat sini, kurang teks, okey. Lebih image, lebih baik. Sebab apa dia kata kat sini? Selalunya sekarang ni, kamu perasan tak? Kebanyakan web selepas berlakunya pandemik COVID ni, kebanyakan web menggunakan infographics. Saya rasa kamu faham istilah infographics. Infographics ni bermaksud grafik yang mempunyai maklumat. Yang kita tengok tiap-tiap hari kat Facebook tu, contohnya statistik harian COVID di tiap-tiap mukim di tiap-tiap negeri. Itu adalah infografik. Lebihkan infografik dan gambar ni. Jadi orang tak teruk sangatlah, tak penat mata membaca. Kalau kamu letak teks saja, memang kurang menarik lah design web kamu. Grid-based layouts. Grid-based layouts content arranges sections, boxes, and boxes that line up and feel balanced, which leads to a better looking website design. Jadi kamu kena susunlah section kotak. Kamu boleh buat secara section, secara kotak, boxes and boxes that line up and feel balanced. Mudah faham yang ni dia nak beritahu kamu kena susun secara baik. Janganlah susun ikut suka. Teks tak menggunakan justify, guna center semua, dia tak elok. Jadi kena susun secara lebih baik. Do not place content randomly on your web page because it can end up with a haphazard appearance that is messy. Jangan letak ikut suka, ikut dan. Sat di atas, sat di tengah, sat di kiri, kanan, dia bercampur-campur. Dia akan jadi semak.
serabut bila kamu buat macam tu. Jadi kamu kena menggunakan grid based layout. Tahu tak grid ni macam mana? Kalau kamu biasa tengok padi, sawah padi, bendang tu, itu adalah grid. Grid. Ataupun dalam bentuk taman. Taman ni selalunya dia buat dalam bentuk grid lah. Dia tak susun rumah ikut suka. Dia akan letak, contoh teres. Dia akan letak sebaris semua. Jadi nampak elok lah. Bayangkan kalau perumahan teres ni, dia letak sat belakang sikit, sat depan sikit, pendek panjang, nampak tak elok kan? Dia jadi semak. Jadi kena susun ikut grid. F pattern. Orang yang main game ni ke, yang selalu online, streaming, F ni dia rasa macam, benda tak elok ni F ni. Tak. Ini untuk design web. F pattern ni for effective design website, consider the display of the pattern left to right, top to bottom. Kamu tengok huruf F, capital F, huruf besar, F besar tu. Kamu kena susun content kamu punya web ikut bentuk F. Maksudnya, kita tengok huruf F tu daripada atas ke kanan dan ke bawah lah. So, susunan dia sepatutnya daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah. Macam kita tulis huruf F lah. Okay. Load time. Everybody hates. Yang ni kamu dah merasai benda ni dah 2 minggu, 3 minggu dah. Everybody hates a web page that takes ages to load. So, here are some tips to effective page load. Okay, macam mana kamu nak optimumkan load time sesuatu web. Yang pertama, dia kata kamu boleh optimize image size. Okay, yang ni pun saya rasa saya dah cerita minggu lepas. Bila kamu buat sesuatu web, yang mana web tu dia ada banner. Contoh banner ni, kamu masuk portal student. Dia ada satu banner yang di atas sekali yang daripada dia panjang kiri ke kanan. Okey. Kalau kamu menggunakan banner yang resolution tinggi dan juga kamu design untuk skrin yang lebar, dia memang akan ambil masa yang lama untuk load satu HD image. Jadi kamu nak buat macam mana? Kamu boleh pecahkan ataupun bahagikan satu gambar tu yang HD ni kepada 3-4 bahagian dan kamu letakkan dalam table. Maksud dia, kamu buat satu table yang ada 4 sel daripada yang memanjang kiri ke kanan lah. Jadi bahagian pertama gambar akan diletakkan di sel pertama. Bahagian kedua gambar akan diletakkan di sel kedua. Bahagian ketiga gambar akan diletakkan pada sel ketiga. Macam itulah. Jadi dia load tu lebih cepat. Tapi bila kamu buka page tu nanti, kamu akan nampak lah dia akan load satu-satu. Dia tak load semua sekali gambar tu. So dia kata optimize image sizes. Yang kedua, combine codes into CSS or JavaScript file. Jangan letak dalam satu page. Dia akan proses kod tu sangat-sangat lambat. Yang ketiga, minify HTML, CSS and JavaScript. Jangan macam tadilah, kalau kamu nak buat 3 clicks tu ataupun 3 scroll tu yang tadi, kamu boleh refer balik yang tadilah. Jadi kalau kamu nak buat benda tu, kamu kena minimizekan kod HTML, CSS kamu. So dia boleh mengurangkan load time lebih cepat lah. Memang siapa pun takkan suka bila kita buka page, dia nak load dia lambat sangat. Bayangkan lah, saya rasa kamu semua ada Facebook. Bila kamu buka Facebook, kamu nak tunggu dia load satu-satu tu lambat. Agak-agak orang nak pi dah Facebook. Dah confirm orang tak pi. Jadi kena reduce load time. Seterusnya, mobile friendly. Ini saya dah bagi tahu tadi ya. Minggu lepas pun saya dah bagi tahu. It is now commonplace to access websites from multiple devices with multiple screen sizes. Jangan kita
design web hanya untuk PC, laptop. Sebab skrin PC, skrin laptop ni dia lebar. Dia memanjang kiri ke kanan, horizontal lah. Kalau kamu browse menggunakan smartphone, skrin dia lebar juga, tapi daripada dia memanjang ke bawah, atas ke bawah. Jadi kamu nak kena, bila kamu design, kamu kena ambil kira user yang akan browse kamu punya web page menggunakan mobile phone ataupun smartphone. So it is important to consider if your website is mobile friendly. Sangat-sangat penting. Sekarang ni kebanyakan orang akan menggunakan smartphone untuk browse page kamu. Bayangkanlah, bayangkan. Saat sebelum tu. Saya tak tahu kamu dah berapa lama guna Facebook. Tapi saya rasa design Facebook dah berubah beberapa kali. Kalau kamu perasan lah. Dulu mula-mula Facebook ni, dia design untuk skrin lebar, wide screen. Tapi sekarang ni, dia dah design, kalau kamu perasan lah, dia dah design memanjang. Dia punya news feed tu. Dia bukan lagi lebar, memanjang ke bawah. Sebab dia ambil kira mobile browser ataupun micro browser ni. If your website is not a mobile friendly, you can either rebuild, buat balik dalam bentuk responsive layout. Responsive layout ni adalah satu kaedah design web yang mana dia bila dia load page tu, dia sesuai untuk semua jenis skrin. Responsive, kamu kena ingat tu lah, responsive layout, or you can build a dedicated mobile site. Dedicated ni maksudnya kamu buat untuk skrin wide screen, skrin yang lebar dan juga skrin memanjang ke bawah, skrin portrait tu. Jadi kamu kena design dua jenis lah. Pilihan dia kat sini sama ada kamu buat balik dalam bentuk responsif ataupun kamu buat design yang berbeza. Nak jimat dia responsif lah. Kalau dedicated mobile site ni bermaksud kamu kena buat dua web yang sama dalam bentuk yang berbeza. Banyak kerja. Jadi pilihan yang lebih sesuai adalah responsif. Tu dia, good visual design. Kamu tengok yang ni good, dia nak cerita good visual design, tapi tengok dia punya background dengan teks tak kontras, jadi tak nampak. Okay, use a theme that relates a topic to your website. Kamu tak nampak, saya tolong baca untuk kamu. Baris yang atas sekali tu dia tulis use a theme, gunakan tema yang berkaitan dengan topik web kita. A topic to your website. Keeps you ataupun your content on track. Jangan kamu buat website Tasker, tadika pasti. Kamu letak cerita pasal tadika Tasker pasti, tiba-tiba kamu cerita pasal masa depan ataupun arah tuju pelajar-pelajar Tasker tadika ni ke mana nak pergi, nanti besar boleh jadi apa. Kemudian kamu cerita pula pasal benda-benda tak berkaitan dengan tema asal kamu lah. Jadi kamu kena design bagi macam ada sequence lah. Gunakan tema. Satu lagi, tema ni juga bermaksud pemilihan warna, image dan semua konten yang ada dalam page kamu lah. Kamu kena gunakan tema yang sesuai. Janganlah terlalu banyak tema. Nanti akan jadi serabut dan semak, tak elok. Navigation. Macam tadi juga. It is always a good idea to group like pages under the same topic to streamline navigation. Jadi dia kata boleh combine page-page yang sama dalam satu streamline navigation. Call to action. The key to continuously test. The key to call to action ni lah is to continuously test that works best for your website and your audience. Jadi kamu buat, kamu test. Buat test sampailah hasil dia kamu puas hati, klien kamu pun puas hati,
Jadi orang dah orang dah mula melawati laman web kamu, takkan ada masalah lah. Jangan jadi macam saya tak mau sebutlah, nanti menjatuhkan institusi kita sendiri. Tapi jangan kita buat web, dah kita contohlah kamu diupah untuk membangunkan laman web. Kamu buat seorang-seorang kamu, design seorang-seorang kamu. Dah habis design, kamu pun serah pada klien. Lepas tu klien kata, yang ni hari tu tak minta pun, tapi ada yang hak saya minta, tak ada. Kita tak mau jadi macam tu. Membangunkan laman web ni hampir sama macam membangunkan software. Jadi kamu buat, kamu kena test, tanya klien okey tak okey, tak okey, buat balik. Dia akan repeat cycle tu sampailah klien kata okey, inilah yang dicari-cari. Barulah kamu boleh publish. Jangan dah first stage of development kamu terus publish. Tak eloklah macam tu. Credibility. One way you can do untuk credibility ni, you can do so is by utilizing verified links, clearly stating your identity and contact info, good grammar, and employing social proof. Bila kamu nak buat, contoh, kamu nak buat satu laman web berkaitan e-commerce ataupun online shopping ataupun kedai atas talian, kedai online. Kamu kena buat susunan teks-teks, penggunaan teks-teks, ejaan yang betul. Jangan ada kesalahan langsung. Apabila kamu membangunkan web yang melibatkan credibility, kamu kena pastikan design kamu tu memang formal, sangat-sangat formal. Kalau tak nanti orang akan tertanya-tanya, betul ke ni? Boleh beli ke kat sini ke? Nanti kena tipu. Kita tak mau buat macam tu. Tak mau jadi macam tu. Jadi, kamu kena letakkan benda-benda ni lah. Bila yang melibatkan e-commerce, bayaran atas talian ni, kamu kena, mau tak mau, kamu kena subscribe, kamu kena langgan SSL punya certificate untuk dapatkan protokol HTTPS, Hypertext Transmission Protocol Secure. Kalau website biasa, kamu register, kalau kamu buat personal punya website, kamu tak akan ada HTTPS ni. HTTPS ni sangat mahal. Dia kamu kena beli untuk tiap-tiap page yang kamu buat. Barulah orang yakin, yang ni secure, tak tipu. So, kamu kena letak verified links, kena bagi tahu siapa kamu, contact info kamu, ejaan kena betul. Okey. Janganlah letak ikut suka. Nak buat untuk pembayaran online tapi kamu main-main, buat design main-main. Nanti orang tak yakin dengan kamu punya web. So orang pun tak masuk. Mobile site lagi, make sure your site is viewable on a mobile internet enabled device, macam tadi lah. Habis. Sikit saja. Tapi itulah yang teori-teori untuk basic web design. Dah nama pun basic web design. Okey. Kamu bukanlah tugasan, tapi saya nak kamu cari di internet berkenaan dengan color chart ataupun carta warna. Kena cari color chart. Kalau kamu search di Google, carta warna ni dia punya result tak banyak lah. Tapi kalau kamu cari color chart, carta warna lah, dalam bahasa Melayu dia carta warna, dalam bahasa Inggeris dia chart, color chart. Untuk kita tengok balik yang colors ni. So kamu kena tengok dia ada kontras, ada warna kontras. Macam mana nak dapatkan warna kontras? Saya try tengok. Okey, ini adalah color chart. Color chart, kamu tengok ni. Selalunya ataupun color wheel, roda warna macam ni, color wheel ni. So kamu boleh tengok
Kamu boleh tengok ni. Kalau kamu gunakan warna biru ni, so nak kontras dia mestilah yang depan dengan dia, yang warna oranye ni. Kalau warna purple, kontras dia adalah kuning. Hijau, kontras dia adalah merah. Dan semua warna ni, semua warna-warna ni, kontras dia adalah putih. Okey. Kamu boleh gunakan rujukan sinilah untuk kamu pilih warna untuk web kamu. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya rasa itu sahaja. Jadi kalau kamu ada sebarang persoalan yang kamu ingin tanya, kamu boleh tanya di grup Telegram supaya semua boleh dapat manfaat. Dan attendance saya akan bagi macam biasalah Google Form, kamu akan isi dan jawab sedikit soalan yang menandakan bahawa kamu mengikuti video ini daripada awal sehingga akhir. Saya buat prarakam sebab minggu-minggu awal semester ni saya sebagai penyelaras agak sibuk sikit dengan nak menguruskan jadual yang clash, jadual yang tak wujud tapi kamu dah register subjek, macam-macam lagi lah. Sebab sekarang ni sistem agak slow. Nak load satu-satu page kat sistem Unisham tu dia lambat sikit. Jadi saya bukanlah terlalu sibuk. Kalau terlalu sibuk memang saya tak sempat lah nak buat nota untuk kamu kan. So saya agak sibuk. InsyaAllah minggu lagi 2 minggu depan ataupun lagi 2 minggu insyaAllah saya akan jadi kurang sikitlah sibuk berkaitan dengan pendaftaran kursus ni. Nak settlekan masalah pendaftaran kursus sahaja. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton prarakam video kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.